Kau macam, oh, kau pun rasa macam kau kat. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi Kisah Vlog. So hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Power Gam, iaitu filem Top Gun Maverick. Alright, filem Top Gun Maverick ini merupakan filem sequel kepada filem pada tahun 1986 dengan nama Top Gun, dan filem ini dibintangi oleh Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm dan ramai lagi. Dan filem ini membawa kembali dua karakter penting di dalam filem yang pertama, iaitu karakter yang dilakonkan oleh Tom Cruise dan juga Val Kilmer. Dan basically mengisahkan tentang Captain Pete Maverick Mitchell ini. Dia ni merupakan veteran yang dah 36 tahun serve di Navy, dan cuba melatih this new kid, new graduates, dan bakal meneraju sebuah misi untuk menyelamatkan. Adalah satu misi tu, korang kena tengok filem ni. Dan adakah dia orang berjaya, korang kena tengok sendiri filem ni. So adakah apa yang best sangat tentang filem Top Gun Maverick ni sampai rating dekat luar negara mencecah 97%, 90%. Okay, semua above memang high rank punya rating lah. Dan juga kenapa sekarang ni ramai gila orang menyukai filem Top Gun ini. Basically apa yang aku boleh katakan adalah ini adalah filem yang memaparkan the excitement dan the thrilling moment apabila kau menaiki jet pejuang tersebut. Dia macam, aku tak boleh nak explain betul. Kau kena tengok sendiri sebab dia punya experience menonton filem ini memang boleh buatkan kau high as fuck ni lah. Anyway, apa yang aku suka tentang filem Top Gun Maverick ini, yang pertama kalinya adalah dia punya action sequence yang itulah flying jet semua tu. Honestly, sebelum aku review filem ni, I have no idea what the first film is all about. Aku tak tengok pun, Top Gun yang pertama tu. Tapi aku tak ada masalah. I have no problems adapting dan juga understanding this sequel. Sebab bagi aku filem ini tidak terlalu bergantung kepada filem yang pertama, hanyalah reminiscence of memories ataupun hanyalah dia punya history, backstory sahaja. Tetapi benda itu berjaya dilengkapkan di dalam filem ini dengan penceritaan yang bagus. So selain daripada action sequence di atas udara, aku tengok dia punya behind the scenes, aku baru tahu yang most of the scenes di dalam filem ini was actual footage of diorang shoot dekat atas angin. Aku ingatkan CGI. Aku tak boleh. Memanglah the looks of it memang nampak real as fuck. Tapi yelah, kita dah berkemajuan tinggi, so most probably CGI tu dah level gila babi kan. Tapi diorang ambil live action punya sequence dekat atas. Aku tak boleh nak brain bila tengok behind the scenes diorang. Macam what the fuck. Diorang like a real pelakon-pelakon ni semua pergi fly pergi membawa benda natang semua ni. Aku macam what the hell. So korang kena pergi tengok behind the scenes filem ni, untuk sebelum korang tengok, kira macam nak buatkan kau rasa macam wow, betul ke filem ni gila babi kan. So itu salah satu dia, action sequence dekat atas angin dia memang power. Jalan cerita dia mudah difahami. Aku yang casual viewer, aku bukannya lah satu penggemar filem-filem yang aviators ataupun penggemar filem-filem askar ke, tapi aku memang enjoy gila dengan jalan cerita dia yang sangat simple. Kita tahu the struggle of the character, macam mana, kenapa dia ni nak jaga budak ni sangat, kenapa dia tak nak cakap the truth, kenapa kita tahu that heaviness, that tanggungjawab, kenapa dia tak nak cerita kat budak ni, kenapa dia buat something kat budak ni. So dan juga kita sendiri faham macam mana budak ni punya dendam terhadap orang tua ni. So benda tu semua kita boleh relate dan faham. So benda tu yang sangat mudah untuk difahami oleh penonton. Itu yang pertama. Itu yang kedua sebenarnya. Yang ketiga adalah dia punya sound effect. Holy shit. Setelah menonton filem ini, aku tengok filem ini dekat hall biasa tau, dekat Dolby Atmos punya hall, dan aku rasa macam aku nak pergi tengok dekat 4DX, aku nak tengok dekat IMAX. Aku nak rasa that whiplash masa kau masa kau nak terbang tu, gila babi. Kau boleh rasa dia punya itulah, kau boleh rasa lah. Aku nak explain pun tak tahu macam mana nak explain. Anyway, selain daripada tu, dia punya lakonan memang mantap. Semua pelakon-pelakon memang dipilih. Dan macam ni, dia ada banyak tau, ada lebih kurang 6 lebih karakter budak-budak graduate ni. Dan setiap daripada seorang ni, walaupun screen time dia tak sebanyak Tom Cruise, tapi diorang berjaya mengadakan that relationship di antara satu sama lain. Diorang ni ada function diorang sendiri, dan diorang ni ada benda yang kita suka terhadap karakter tersebut. So benda tu berjaya. Semput lah aku ini, pahal ni. Dalam cerita tu, for the third act, you guys will be expecting a lot of
extend lagi. Dia macam ni kan. Kau ingat cerita tu dah habis setakat tu je. Tapi aku tengok ada lagi. Lepas tu dah ingat dah habis dah. Lepas tu ada lagi. So benda tu macam wow, okay, dia macam kau worth it gila babi lah. Kalau kau nak bayar tiket RM20 ke RM25 ke RM45 ke untuk tengok yang hall-hall yang mahal ni semua. Even Aurum Theatre pun aku rasa memang berbaloi untuk tengok filem ni sebab dia memang fully action packed selama 2 jam tu. Tapi tak adalah. Okay, kita cakap benda-benda manis je kan. Kita cakap benda yang bagi aku mungkin ada orang akan perasan benda ni. Di mana dia ada beberapa momen yang aku rasa macam it was quite dry dan too draggy. Ada certain moment yang agak mellow. Dia tak adalah for the whole 2 hours tu memang action manjang. Tak. Dia adalah part yang perlu berikan kepada penonton untuk kita tarik nafas ke apa ke. Ada, tapi that moment was quite too long aku rasa. Macam ada beberapa scene yang aku rasa macam lama sangat. Macam aku dah mula nak menguap dah ni. Tapi sebelum aku dah sempat menguap, tengok-tengok dah masuk ke part yang lebih gementar. Okay, so benda tu mungkin nitpicky sajalah. Tapi bagi aku rasa tak memang perasan benda tu sebab semua tengah excited nak tengok filem ni kan. Selain benda tu apa lagi Top Gun Maverick ni bakal jadi box office yang kau tahu tak, dia macam kalau nak cerita pasal box office ni, Marvel ataupun DC punya filem yang superhero, diorang punya niche tu sebenarnya kecil tau kalau kau nak dibandingkan dengan general. Sebab tak semua orang suka comic book dan tak semua orang tengok comic book film. Tapi untuk Top Gun Maverick ni, aku rasa generally memang semua akan tonton sebab Tom Cruise. Tom Cruise satu. Lepas tu Top Gun, ada ramai gila orang yang dah veteran memang suka dengan filem yang pertama tu. Dan they were waiting for this film for too long, like 36 tahun sel. 36 years, betul lah, 36 years. So benda tu will get a lot of reception. Dan new generations will obviously adapt. Oh, dia ada reminiscence of the filem-filem yang lama tau. Especially pada intro. Pada intro tu kau rasa macam aku tengok cerita pada tahun 80-an ke, aku tengok filem pada 90-an ke. Dia kekalkan that ni lah montage dia punya benda-benda title semua tu. Memang aku bagi aku dia membuatkan aku teringat macam tengok cerita Cobra Kai, okay? Karate Kid, dia zaman that punya apa ni, zaman tersebut lah. Okay, so itu satu. Anyway, it was one of the best films yang aku tonton pada tahun 2022 ni. Basically sebab tak banyak pun filem-filem yang bagus pada tahun ni. Tapi yelah, Tom Cruise ni aku rasa macam dia dia ni vampire ke apa. Kau bayangkan filem pertama tu pada tahun 1986, sekarang dah 2022, tapi dia still steady lagi sial. Aku macam what the hell ni. Dia ni tak mati-mati ke? Macam lama gila kot filem ini punya kronologi sampai makan masa 36 tahun. Avatar pun tak lama macam tu. Avatar dalam 14 ke 13 tahun, aku tak ingat. Tapi lama gila kot, 36 tahun. Lama baik. So aku tak tahu macam mana dia punya fitness, dia punya ni semua memang power gila babi lah. Anyway, rating aku obviously korang dah tahu dekat aku punya Twitter. Kalau korang nak tahu aku punya rating secara cepat lah, kadang-kadang aku akan review secara typing dekat Twitter, okay? Kadang-kadang dekat Instagram story dan juga dekat Facebook. Aku ada copy paste daripada Twitter. So korang boleh pergi korang pergi follow dekat social media aku. Kat sana aku bagi access awal lah, sebab aku kadang-kadang benda tu memang best, aku excited gila, so aku post on the spot. Tapi kalau filem tu sampah ke apa kan, aku makan masa sikit lah. Aku malah nak cetuskan api yang membara ke apa kan. Okay, so korang boleh pergi follow aku dekat social media. Anyway, thank you so much kepada United International Pictures Malaysia kerana jemput aku untuk pergi tengok filem tu. But kalau aku tak dijemput pun, kalau aku pergi bayar tiket pun, aku nak pergi tengok lagi. Okay, kali kedua, kali ketiga. In fact, kalau aku nak tengok kat Aurum pun, aku akan tengok cerita Top Gun Maverick ni. Memang best gila babi. Masa aku tengok filem tu, ada certain moment yang aku rasa macam kau macam kau pun rasa macam kau kat dalam cockpit tu, yang macam laju gila bye. So benda tu it was shot very nicely dan was perfect lah bagi aku. Okay, dia dalam scene yang kapal terbang semua tu memang aku rasa tak ada filem lain boleh buat macam ni. It was quite an extravaganza ke filem ni, macam out of this world ke. Okay, so yeah, korang boleh pergi tengok Top Gun Maverick dekat Pawagam. Apa pandangan you guys tentang filem ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.